Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li rabbi yassir wa la tu'sir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi makna supa tu juga, supa apa dia? Supa masalah pah dah lah. Supa masalah perceraian yang perceraian tu yang tidak sah tu, perceraian yang panjang tu. Hak tu nyatanya jangan ada perceraian. Kalau ada perceraian tidak sah. Supa tu juga mana supa panjang perceraian. Sekira-kira memberitahu akan berpaling tu, supa tu. Lagu mana jika diceraikan, maka jika diperceraikan, diasingkan, dicelahkan, diperceraikan dengan perkataan yang lain, perkataan iaitunya perkataan yang berkaitan, murad perkataan yang berkaitan ijab kabul. Cumanya perkataan itu perkataan yang mengenai ijab kabul tu. Tapi yang lain, perkataan yang lain mana perkataan yang tidak kena mengena. Betul ni dabitnya daripada sabit dengan ijab kabul. Sabit mana berkaitan. Jadi mana jika diceraikan dengan perkataan yang lain. Apa makna lain? Mana yang tidak berkaitan dengan ijab kabul tak. Jadi apanya boleh tu akad nikah dan juga ilahnya suami saat ni dia terima nikah, tiba-tiba dia celah tu adanya sebut lafaz yang tidak kena mengena dengan ijab kabul. Itu mana perkataan yang lain. Apa yang lain atau tafsir yang lain yang tiada ta'alluq, mana tidak bersangkut paut, tidak berkaitan, tidak sangkut paut, tidak kena mengena. Tidak kena mengena, tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan akad, iaitu ijab kabul. Tak kena mengena dengan lafaz akad nikah tu. Jikalau sedikit sekali bermakna dan, jikalau ada jatuh dan jikalau mana walaupun sedikit, jadi ia perkataan yang lain tu sekalipun enggak apa dia, tiada sah. Tu wajah syabah bagi demikian tu. Walaupun gitu sekalipun tidak sah, tak sah juga. Makna sedikit. Tapi dalam kitab ni nyatanya contoh katanya angkahtuka ibnati fastausi biha khairan. Sebut fastausi sedikit ya. Aku kahwin akan dikau akan anak aku, fastausi maka wasiatlah, pesanlah olehmu, hajarlah olehmu dengan dia, dengan anak aku tu khairan, kebaikan. Jadi sebut lafaz fastausi biha khairan sedikitnya. Sekalipun tak boleh kerana fastausi biha khairan bukan lafaz yang kena mengena dengan masalahnya ijab kabul. Tak sah walaupun sedikit. Sedikit tak boleh ke? Tapi tidak mudarat oleh menyelengi khutbah yang ringan daripada suami. Kalau suami dia baca khutbah celah tu, dia nak terima nikah, dia sebutnya dah. Sebut apa, dia baca khutbah dulu. Khutbah tapi khutbah hak pendek, hak ringan, hak sedikit. Walaupun kita tu berlaku atas pendapat yang tidak sunat, pendapat tu ulama yang mengatakan tidak sunat sebut baca khutbah celah tu. Apabila suami apa yang tu wali sebut akad nikah siadah lafaz tu, maka hak suami ni dia sebut dulu khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah masalah amma ba'. Aku timakan nikahnya. Tak masalah. Tak apa. Kalau masalahnya baca khutbah yang ringan pada pihak suami, walaupun kaul mengatakan tidak sunat sekalipun tak mudarat. Maknanya mafhumnya kalau ikut kaul yang mengatakan sunat, tu tak ada masalah dah. Kalau kita ikut kaul katanya tak sunat sekalipun tak mudarat. Min babi aula kalau ikut pendapat yang mengatakan sunat baca khutbah celah tu. Ada kaum mengatakan sunat baca khutbah celah tu, maka adalah tidak masalah, tidak batal dak. Walaupun ada sekiranya sedikitlah ringan tu.
Tapi menyalahi bagi Imam Suki. Imam Suki tak sah. Imam Suki dan juga Ibni Abi Syarif. Ibni Abi Syarif jatuhnya Kamaluddin Ibni Abi Syarif. Qarunya ke-9 tu. Ulama fuqaha fiqh ni. Sehingga anak murid tu maknanya sehingga Ibnu Hajar pun ngaji dia. Ibnu Hajar ngaji tu guru Ibnu Hajar ni. Ibnu Abi Syarif ni. Guru ni katanya tak. Katanya maknanya hak menyelah pada ghayah tu. Mana tak leh lah, mudarat agaklah. Jadi khilaf ulama. Yang berkata mudarat dengan menyalahi demikian tak leh. Tu kerana lafaz tu ajnabi. Jadi bagi Imam Subki, ulama Qarni 7 dari iaitu Kamaluddin Ibnu Abi Syarif mengatakan mudarat, tak leh. Jangan sebut celah tu baca khutbah sedikit pun tak boleh. Khilaf. Muktamad tak apa. Mana wajah wa in qulna tu wajah li radilah. Rak bagi Imam Subki dan rak bagi Ibnu Abi Syarif. Abi Syarif ni tu lahir di Baitul Maqdis. Lepas tu nya pindah duduk ngaji di Mekah, Madinah. Lepas tu balik duduk Mesir. Mesir ngajar Mesir lama. Lepas tu balik pula Baitul Maqdis. Ada setengah ulama kata mati Baitul Maqdis, ada setengah ulama kata mati di Mesir. Mesir hebat-hebat aja. Tu kita duk kata ulama Al-Azhar. Ada. Padahal ada bacanya Ibnu Abi Syarif, semua ulama Azhar belaka. Ada ulama Azhar hebat. Seluruh dunia adalahnya tak banyak keluar padanya Al-Azhar. Cumanya tidak masyhur dia kalau pelajar-pelajar yang pergi ngaji Al-Azhar balik tak ada buka pondok mana. Sebab tu tak masyhur. Hak balik buka pondok banyak ngaji Mekah. Kalau tu ngaji Mekah balik buka pondok. Ada hebat-hebat masyhur. Balik balik Mesir tak ada buka pondok sebab tu tak masyhur. Tapi ulama mazhab Syafi'i kita kalau dia Al-Azhar memang masyhur lah. Cuma hak tempat tanah kitanya. Dulu. Ada ni, ada. Lah ni ada dah balik Mesir buka pondok apa tu. Tapi ada setengah tu bukan pondok sungguh, pondok cara style sekolah. Pondok sungguh supaya pondok hak asli tu adalahnya ada kurang lagi. Pondok style sistem sekolah lagi. Sistem pondok sungguh kalau ngaji Mesir tu jarang. Kecuali hang ngaji pondok dah. Ngaji pondok pergi Mesir balik, je sistem pondok sungguh. Gamar dah mau tanya. Pergi ngaji denung balik ada CJ ada syahadah nak gaya ni ada nak pergi kenal nak kenal Mesir ada. Kita sebut gitu lah. Kita nak pergi kenal Mesir biar berkat Mesir. Tu aja dia khilaf situ. Maknanya kalau pergi itu tidak kena mengena walaupun sedikit sekali pun adalah tidak tapi selain badannya khutbah. Adapun khutbah yang ringan itu ada khilaf ulama. Itu ada khilaf ulama. Yang muktamad tak masalah, tak apa. Hadis pengantin kan lelaki kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba aku timukan nikahnya. Tak apa dah. Muktamad sah dah. Kalau muktamad sah dah kita ikut muktamad. Muktamad sah dah tak apa dah. Tapi jangan buat pelak-pelak dah mari takut. Demo dah buat nyusah. Demo tak ngaji mana masalahnya. Demo dah baca kitab ni lepas tak tengok dalam kitab sah-sah dah. Ni dalamnya walaupun sedikit sekalipun. Demo hak pergi kitab ni ke. Sedikit sekalipun kalau tu maknanya kalau baca khutbah tak boleh juga. Dah, khutbah tu ada khilaf buat tamak tak apa. Jangan duduk situ kena pala pula okay. Habis. Nak rajak lah kita ayat tu. Muka surat 277. Juzuk 3. Mujallad yang ketiga, salis dan nombor 277. Tengok sana. Mana baca kitab ni nak rajak kau kitab hak lain. Habis. Maka jika ada perkara itu yang dituntutkan, yang ditutupkan, ni ada sini ni, ada dah. Ada. Ini panggil ikut. Jadi halal muktamad. Dan jika perkara itu yang ditutup. Jadi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan yang ditutup seperti khutbah atau yang menghukumkan bagi akad ataupun itu ialah menghukumkan bagi akad tu. Maknanya yang dihukumkan, yang menghukumkan maknanya yang dihukumkan sunat bagi hukumkan maknanya sunat bagi akad lah. Seperti membaca khutbah dengan katanya suami. Suami rujuk situ. Katanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum bi taqwallah. Tu. Berarti maknanya pergaan yang ditutup tu. Atau yang dihukumkan bagi akad. Maka dia kata suami
qabiltu nikah. Sini selepas dia baca hak tu, dia sebut qabiltu nikah. Hasan itu dengan katanya suami tu, bukan katanya wali dah. Walinya sunat baca dulu khutbah. Kerana lepas dah ke. Maknanya bagi pihak wali sunat baca khutbah dulu, bagi pihak suami pun sunat baca khutbah. Tiba-tiba jadi khutbah masa tengah-tengah akad. Lagu mana? Kalau ringan boleh, jangan panjang. Panjang sepuh tu tak sah lah. Kalau dah tu pendapat muktamad tak apa. Selepas dia baca khutbah yang ringan tu, maka katanya qabiltu nikah. Apa hukum? Maka tiada memberi mudarat jawab bagi. Maka jika ada perkara itu yang ditutup atau yang menghukumkan bagi akad tu. Menghukum tu maknanya berkaitan lah. Berkaitan dengan itu. Maka tiada mudarat ay alal mu'tamad. Tulis itu. Ay alal mu'tamad. Khilafan lil subqi. Tulis ya. Wa Ibnu Abi Syarif. I'anah jilid tu dia. 3 muka surat 272. 277. Nak tulis, nak tanda gitu, ada tak ada nak cari. Oh susah nak cari ni. Waktu kita ngaji tu ada dobit lalu dah. Bukan duk dengar aja. Tulis. Dah. Tulis rumi, tulis apa? Paling tak itu tak ingat nak tulis gitu ah. Tulis I'anah jilid 3 nombor tak apa dah. Kalau tak ingat tulis hak lain panjang tak ada, tak kerti tulis. Tulis kitab apa dia, harajak ke, muka surat berapa tu kita nak jaga. Senang. Tak ada kita nak belek-belek kitab ni, ya susun dia tak sama ke, nak cari pening ke mari. Pakai ada sikit ya kita nak cari susah. Kadang tengok-tengok tak jumpa, malah lepaslah. Jaga situ. Habis. Dan demikian lagi disyaratkan muwafakat antara ijab dan kabul. Anda muwafakat nak serupa. Nak serupa di antaranya ijab pihak wali dan kabul pihak suami. Tapi kata muwafakat pada maknanya, makna bagi tiap-tiap ijab kabul tu, maknanya makna tiap-tiap keduanya. Makna ijab kabul tu makna situ. Tidak lafaz tak serupa. Dia makna dia tak serupa. Tafriq, tak adanya syaratnya muwafakat, maka tiada sah. Ini tidak sah itu ijab kabul jika ada bersalahan keduanya, ada bersalahan berselisih berlainnya. Keduanya dua ijab kabul tu. Misalnya seperti berkata wali, ku kahwinkan dikau. Ku kahwinkan dikau si Fatimah. Tiba-tiba maka jawab jadi oleh suami. Jawab mana? Ku perkenankan kahwin se-Zainab. Dah. Pak nak nikah anak dulu. Nikah hak sulung dulu. Hak sulung kau yang comel. Tu dah masalah. Ini banyak berlaku ni. Ada nak 2 orang, 3 orang nak tina masalah. Hak jatuh tu nak hak Zainab. Pak tu nak bagi ke Fatimah. Ataupun mula-mula pakat dah kecil tak apalah. Ada. Saya nak hak Zainab ni, saya nak yang kedua tu. Pak pun nak hilang. Tak apalah biar. Tak apa ikut mula. Bui, bawa masuk akad nikah. Dia ikut nung. Biar apa hak kakak? Katanya aku nikahkan nikah si Fatimah. Tiba-tibanya hak suami tu yang nak hak adik. Aku timurkan nikah si Zainab. Maka di sini makna dia tidak serupa, tak sah. Dah tak sah. Dah sebut Zainab juga. Kalau tak sah, tak apa dah. Tak sah nikah tu. Dia tak sah, tak jadi bini. Tak ada bini, tak ada bayar. Tak sah. Tiba-tiba katanya aku perkenan, aku timurkan kahwin se-Zainab. Apa hukum? Tiada sah, tak sah. Kerana makna tak sama. Makna lafaz pun tak sama dah. Anu Zainab, anu Fatimah, anu Zainab. Habis. Maka jika berkata wali, kata orang, ku kahwinkan dikau perempuan ini, yang sebut ini. Perempuan ini, isyaratlah ni. Depan tu belakang ikutlah. Isyarat. Ni. Maka jawabnya suami, ku perkenankan kahwinnya. Sebut gitu. Katanya perempuan ini, tak sebut nama ini. Tiba-tiba tanya, ku timurkan kahwinnya. Jadi qabiltu nikahaha. Qabiltu nikahaha. Ini kata ini, nyo mana ha tu dia situ lah. Kerana ha isim dhamir makrifah. Ha isim dhamir, maka isim dhamir adalah makrifah. Berarti ha tu rejak mana? Maklum lah. Mana ha haji itu? Kalau tu sah. Apa hukum? Maka sah. Nikah sah. Maka sah nikah. Sebab apa sekata sah? Kerana muwafakat pada makna muwafakat dah. Hanu lafaz hazihi, hani tak apa, tak masalah. Kerana maksud sama. Sah. Dan demikian lagi sah tu disyarat juga apa dia? Tafsir nak tafsir demikian lagi. Disyaratkan
didengarkan alafkan lafaz ijab dan kabul itu dua syahid fa'il. Dia dengar oleh dua syahid, dua penyaksi tadi. Pihak orang nak saksi dua orang tu mesti nak dengar. Mesti nak dengar dua saksi tu. Lain pula dipaham baca gitu. Dipaham bukan dipaham. Mana memahami lah. Dia faham daripada mereka itu dua syahid. Tengok dua orang tapi mereka itu bahasa apa ya. Mereka dua syahid tu akan padaan taulannya, taulan bagi mereka itu. Tengok taulannya. Taulan mana kawan dia, guru dia. Pihak lagi. Mana pihak lah. Yang pihak lagi mari. Kalau mereka itu raja situ boleh. Mereka itu adanya wali, suami dan saksi. No pihak belakang. Sama pihak. Kalau raja mereka itu mana raja semua tu. Tapi hak tandanya mereka itu dua saksi. Sebab dia dua saksi, tapi aulanya mereka itunya wali, suami dan dua saksi. Nak tahu belakang, nak kerti belakang, nak pihak belakang. Kalau nya suami tak pihak tak ada ke? Kalau tu wali tak pihak tak kerti, tak itu dah. Wali tak tahu hak suami tu jawab lagu mana tak kerti. Tak jadi. Dia kena pihak mereka itu. Mana pak-pak tu nak pihak belakang. Hak sebut tu je pihak bukan pihak arti, pihak maksud. Ini lafaz yang disebutkan oleh suami itu maksud gana. Nak timur nikah kau tak timur nikah. Ada sebutnya aku timurkan nikah apa tu. Aku timurkan nikahnya tahu dah lafaz ni. Padaan ini untuknya timur nikah tak apa. Walaupun tak bahasa asalnya. Dan juga pihaknya wali sebut tu maknanya pihak tu suami pun nak pihak juga. Dan dua saksi pun ialah nak pihak juga. Sebab tu mereka itu raja situ semua jamnya. Kalau mereka itu arba'ah jamnya. Tapi hak tanya dua saksi pun tak apa dah. Sebab kita dah cek dua saksi. Nak pihak taulan dia guru dia. Hak ni kecik guna nak pihak. Kalau pihak katanya apalah nampak ibarat taulannya taran mereka itu. Kalau ibarat taulannya mana nak pihak? Suami isteri dah. Tu suami wali. Sebab tu tengok ni ibarat akhirnya akan padaan taulannya pihak di situ maknanya suami, wali dan dua saksi. Tu tengok cara ibarat. Kita ambil ibarat lah. Ada. Dalam kita ada soreh dah. Cuma kita ambil ibarat. Taulan di mana guru dia. Tengok apa dia dah. Wali nak pihak perkaan maksud bagi apa yang dikatakan oleh suami. Suami nak pihak apa yang dikatakan oleh wali. Dan juga dua saksi tu pihak. Ini sebut bahasa Inggeris ke, anu bahasa apa pun, enak saksi tu nak pihak belakang. Cari saksi hak pihak. Ini kecil timur bahasa Inggeris. Dua saksi tak tahu gapo tak jadi. Tak tahu gapo dia. Kecil bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, anu pihak. Dua saksi tu pihak tak apalah. Maknanya pak-pak tu nak pihak belakang. Tengok zahir ibarat sini lah. Tapi kalau tengok dua saksi tu maknanya kalau kita rujuk dua saksi berarti mana wali tak pihak tak apa. Saksi tu suami tak pihak tak apa, yang penting dua saksi tu. Ya dua saksi tu katanya ya dah dah. Pihak dah lafaz ni untuknya buat nikah, timur nikah ni untuk nikah tak apa. Tak kalau kita rujuk dua tu, sini lagi. Kalau tepat hang pihak belakang susah lagi. Wis. Dan mengetahui tapi hak ni sebut hajanya mesti pihak belakang dah orang kita lah ni. Hak ni panggil cara ngaji ilmiah. Cara hak berlaku yang memang kerti belakang dah. Ada jaga mana. Ada hak kecil bahasa lain-lain tu. Hak ni hak suami tu hak wali kecil bahasa lain, hak tu hak suami bahasa lain tu jaga. Ada jaga gitu. Hak ni sebut bahasa Melayu, hak ni sebut Arab. Tu jaga gitu. Pas satu lain pula apa sebut nikah pihak belakang dah. Walaupun orang kampung pun pihak dah nikah kan nikah pihak dah situ. Dan mengetahui pula dua saksi itu akan lurah keduanya, iaitu lurah bagi wali dan zuk tu. Ataupun kedua bagi ijab kabul hak tulahnya. Ijab bagi pihak wali, kabul pihaknya suami. Keduanya dua bagi wali dan suami atau keduanya ijab kabul. Nak pihak belakang. Pihak saksi nak pihak maksud. Pihak lurah tu, pihak maksud dah. Nak pihak belakang. Dan demikian lagi supaya juga apa dia disyaratkan nak tafsir dah tu. Disyaratkan pula jadi pada nak sah nikah. Hendaklah jenis akan bahawa hendak adalah ia tiap-tiap. Tengok sini payah ia tengok. Tu kita ni bukan main. Nak baca tu penting. Bahawa adalah keduanya lah, bahawa adalah tiap-tiap jenis ia tiap-tiap wali dan suami tu. Berkekalan ahli ijab dan kabul keduanya. Tengok sini keduanya. Kedua baginya wali dan suami tu. Jadi syaratnya berterusan, berkekalan berterusan. Berterusan apa?
keadaan dia tu ialah masih jadi ahli nak terima dan ahli nak ijab lagi. Mana masa akad nikah tu, apabila suami tu akad nikah, makanya wali pun nak ada mana suami pun nak terima pun ialahnya dua-dua tu dalam masih keadaannya selamat lagi, bukan gila lagi. Kadang-kadang akad nikah pun gila babi tak ada. Sebelum padanya selesai akad nikah, dua-dua tu masih dalam keadaan boleh boleh ijab dan bolehnya kabul. Kalau gila celah tu tak ada dah, gila babi jadi tak kira. Atau ada pite tak ada ke? Ada pite tak khabar diri dah nak buat kan? Pak mari nyetak, ada mari setak, mari masuk atu masalah tak ada. Ya kena syaratnya keadaan dia masih dalam keadaan jadi ahli boleh ijab, boleh memperkenankan dan ahli boleh mendemokan nikah hingga selesai akad, mana hingga habis akad dulu. Qabil sehingga sampainya qabil tu nikah selesai dulu. Kalau putus salah seorangnya tak adil dah. Dan juga wali saksi sama juga dah. Kalau ada tu gila bab. Tu saksi gila masalah. Tak adil. Habis dah hak. Dan situ makna tu usuh pakai makna maka. Dan jenis maka. Tafriq padanya syarat. Apabila syaratnya hendak adalah ia mana tiap-tiap keluarnya saat ni berkekalan ahli ijab kabul, maka jika tu maka situ makam tafriq. Maka jika gila atau pitam. Pitam tu makna gila tu tak khabar dah. Gila babi ke gila gapo tak gila lah. Hak masa pitamnya maknanya gelak mata. Pitam gelak mata. Udah pak gelak. Ya mari jadi pitam. Atau pitam salah seorang dari keduanya mutaakidain. Iaitu wali dengan zu. Salah seorang. Kalau kedua, babi aula. Salah seorang tak boleh dah. Bila jadi gila atau pitam pada pertengahan bagi nikah. Pada bagi akad tu, tengah-tengah tu lakunya salah seorang dua tu gila atau pitam. Apa hukum? Tiada sah akadnya jenis atas akad tiap-tiap tu, tak sah. Jawab bagi jika tu. Nasihat tidak sah. Akadnya akad nikah tak sah. Dan demikian lagi makna supaya syarat hak lepas dah. Supaya syarat katanya hak nak berkekalan tu. Lepas tu juga jika raja oleh perempuan yang memberi izin izin persuamikan dia. Kan dia kan perempuan tu. Dia raja. Mula izin dah, lepas tu tak izin balik. Bawa ayah ni ada. Tu. Nak nikah dia rajak balik, tarik balik. Supaya tu rajak mana ambil balik. Tak jadi. Dah minta maaf lah tak jadi. Dia mana mari. Mula izin dah. Bawa nak akad nikah jatuh mari pak. Atau hello mari tengok mesej ada. Habis apa dah ni? Ada masalah. Oh minta maaf lah tak jadi weh. Rajak balik. Tarik balik ialah izin dia. Rajak oleh perempuan mana yang memberi izin jenis akan wali tu. Izin apa? Persuamikan di mana untuk mengkahwinkan dia, untuk cari suami akan dia kan perempuan tu. Bila rajak takluk pada pertengahan akad, duk tengah-tengah akad tak dia nak terima lagi. Hak ni ijab dah. Aku terima, aku nikahkan dia akan dia apa semua terima. Hak ni nak terima je tak ada. Ada. Minta maaf lah saya tak ada dah. Apa hukum? Maka tiada sah akadnya. Ni boleh. Sebab tu banyak pertengahan tu yang banyak berlaku ni. Mula izin lepas tu tak izin. Hak ni lain pada wali mujbir dah. Kalau mula wali mujbir ya sah asal dah. Mujbir lain pada wali pak dan wali atuk tu. Salah tu. Dan tu hak wali mujbir. Dan pula masalahnya ilahnya anak dara. Boleh. Banyak kalau tengok Thailand nak kena tengok orang kafir kan, tengok banyak tu tengah-tengah tu. Tengah-tengah pun nak akad dah, mau nak doa dah tu mari. Tak jadi batal. Boleh tak apa. Tak sah nikah, rajak tak boleh. Dan sah nikah itu dengan isyarat sah. Mana sah nikah itu dengan isyarat tunjuk. Isyarat mana? Yang clue. Clue tu bukan keluar, clue. Tak ada ra dah. Clue. Mana yang bisu? Clue. Tapi usulidin yang beza sikit. Clue bisu lain, usulidin. Kalau clue tu lain padanya bisu. Hak bisu ni maknanya tak kecek mula dah. Hak clue ni mana mula ada sifat kecek, lepas tu tak boleh kecek clue. Clue. Ada. Mula dah kecek-kecek tiba-tiba ada penyakit ke apanya tak boleh nak kecek. Terpanggil clue. Dah clue. Bukan keluar. Clue. Bukan kalu.
Kalu lain, kalu tu mana jika ni kelu. Nak baca bahasa orang tu kan kelu. Dia bahasa Melayu ni kalau ikut ejak mojos ni. Memang senang betul lalu dah. Dia ada itu kan. Ada baca panjang, ada baca pendek gitu. Kelu maknanya ilahnya kalau orang tu kelu, orang bisu lah. Akhras, Arab panggil akhras. Maknanya kalau nikah dengan tu orang yang kelu, orang bisu, sah dengan cara isyarat. Tu isyarat ijab nikah. Mana tu pihak wali bisu. Tapi dia cara isyarat dia pandai. Sebab tu ada seorang cikgu tu. Dia belajar bahasa. Sebab cikgu ni dia kena pandai. Dia kena pandai mengajar orang bisu. Mana orang bisu ada ni. Kalau cara hajar orang bisu nak buat isyarat lagu mana. Lepas tu masalah bisu ni kecek pe isyarat orang bisu lain pada orang tak ngaji. Kalau ngaji lain. Orang ngaji tu cara isyarat bisu tu lain pada orang tak ngaji. Kalau bisu kampung ni lain pula, susah pula. Bisu kampung. Buat gitu, buat gini tak. Tu lain pula caranya. Tapi kalau tu nak kecek, kalau bagi orang boleh kecek walaupun dia isyarat tapi mulut dia bergerak juga. Karena setengah dia tengok mulut. Mulut kita je mulut gerak gini, gerak gitu. Bisu. Anak belajar lah. Ada. Kalau Malaysia tu banyak je itu. Cikgu-cikgu tu banyak pandai abad ni. Isyarat gitu, isyarat gini. Kita tak kerti dah tak. Nanti kita lain sikit. Masa sebab tu bahasa kelu pun, bahasanya bisu pun cara ngaji lain. Mak Saleh dah buat cara Mak Saleh lain dah, cara lain pula. Beza sikit-sikit. Sebab tu kita tengok dalam TV dalam program dia dah buat isyarat belakang buat gitu. Hal buat isyarat tu je bukan bisu. Kalau dia bisu je tak dengar dah. Isyarat tu mana dia boleh kecek tapi dia tahu cara isu. Tapi isyarat cara ngaji. Kalau orang tak ngaji mungkin tak faham. Cara lain sikit. Jadi sah nikah ada dengan isyarat tapi yang kelu bagi yang kelu. Isyarat ijab jenis pada ijab nikah, ijab mana pihak wali atau mewakil dia dan kabul nikah pihaknya suami. Tapi dengan syarat kata sah pun dengan syarat bahawa mengetahui tiap-tiap orang yang melihat orang tu tengok sini kerti belakang. Kalau dua tu yang kerti tak jadi. Orang lain pun ketiga. Cara nikah tu aku mana orang faham. Ini bagi tiap-tiap orang tengok tu iaitu saksi lah. Saksi dan uruh tu tengok. Akhras. Akhras usah kan. Ni ada kat muka surat 277 ada kat. Bayan akidu bi isyaratin akhras mufhimah. Tapi isyarat yang lebih fahamkan. Bakilah semua malaikat Taala yang akidu tak jadi nikah illa bisighah. Demikian surah Arabiah. Akhras tapi itu isyarat mufhimah. Bas ini tiap-tiap mereka yang melihat. Mana semua orang ke? Iaitu ibarat tufah terjata sah nikah akhraj dengan isyaratnya yang tidak khusus dengan pihak keduanya. Ada tidak khusus dengan pihak akannya isyarat sini oleh orang yang cidik. Bukan khusus pada orang cidik, orang yang ngaji saja dah. Orang lain tengok pihak mana tu ada tufah. Berarti mana ibarat sini jamak ila tufah. Kalau tufah nyatanya bukan khusus orang hak pihak hak cidik hak pihak. Kata sah pun ilahnya isyarat hak orang tahu belaka pihak belaka. Mana semua orang. Tu hak terjemuh badannya mafhum bagi tufah. Sebab tu kita ni jamak mafhumnya bukan tadi muharfin. Dalam tufah ibarat katanya kata jadi saat ni bi isyaratihi allati la yakhtassu bi fahmiha al-fatinu oleh orang cidik. Bukan khusus orang cidik hak faham. Mana maksudnya pun semua orang dah. Fahmah. Atau tak ada khilaf ya tak? Supaya tulis dengan tak ada khilaf gak. Tak apa yang disebut majmuk tu. Nanti kita tambah tulis. Dia bisu lepas tu dia tulis ataupun isyarat boleh ke? Mana tulisannya bagi akhraj orang bisu. Orang bisu pun boleh yang cara isyarat atau boleh kan tulis. Dia bisu je boleh tulis. Dia tulis.
Tulis saya tu hak nikah apa semua. Hak timur pun sama kak. Kalau orang hak pandai kecil tulis tak jadi. Tulis tak ada. Sebab no soreh. Tulis tak ada. Hak tu tak ada khilaf apa yang sebut dalam majmu'. Cuma dia iktirafkan bahasanya ada tu dia nampakkan bahasanya pada masalah talak kinayah dan akad tu tak sah itu tak sah tu kata. Kalau masalah tu masalah tulis maksudnya kinayah bukan soreh. Kalau kita kitabah, dalam bab kitabah, bab tulis surat, mesej masalah, mesej ke surat ke, atau masalah kinayah. Bab apa? Bab tolak bini. Kalau orang tu tolak bini dia tulis. Hantar mesej bini dia tulis. Tulis tu mana kinayah, maka kinayah ambil pada awal hingga sampai hujung tu, hingga sampai habis tulis tu syarat no niat tolak. Kalau mula-mula tulis niat tolak, tapi akhirnya tak niat tolak. Tak jadi. Sebab kinayah. Kinayah no niat pada awal sampai akhir. Tapi kalau bab ni dalam majmu' katanya tak ada khilaf ulama dah. Cuma sebut dalamnya bab tolak maksudnya kinayah. Kok mana situ? Makanya masalah bab akad tu lebih kasar daripada halal lagi ni. Akad jual beli. Hak ni bab tolaknya. Sepatutnya ni lebih berat lagi dah. Maka macam mana sah nikah dengan dia? Lebih baik keadaannya dengan tak ada khilaf pula sebut itu. Dalam majmu' tersebut tak ada khilaf. Tiba-tiba bawa tengok bab tolak masalah bab kinayah. Bawa tengok sini jadi bab soreh pula. Tulis saya orang bisu jadi soreh. Tak kena niat dah. Tiba-tiba bab tolak lain. Pakuk mana? Maka dia dijawabkan. Ditanggunkan kalamnya atas bagi boleh tidak adanya isyarat yang memperbahayakan. Dan keuzuran mewakilkan. Kerana sangat berhajat tu ketika itu. Tu jawab situ. Yatayuh bihamdi kalami alama idza lam takun lahu isyaratun mufhimah. Hak tu yang mana dia tak ada isyarat. Bagi dia tak ada isyarat yang memperbahayakan. Dan keuzuran mewakilkan. Dia tak panggil nak cara nak isyarat orang faham belaka dia tak erti. Yang pandai dua orang tu je. Isyarat dua orang tu je faham boleh faham. Hak lain semua dia tak erti nak cara nak bagi orang lain faham tak. Cara isyarat Nabi faham tak semua tu dia tak erti. Lepas tu nak wakil tak ada. Nak wakil orang lain tak ada. Tu tak adanya khilaf ulama sah dah. Jadi makna kalam Imam Nawawi itu masih umum lagi. Ulama tu menjawab. Sebab tu sepoga Imam kalam Imam Syafi'i. Sebab tu ulama kemudian tolong tafsir, tolongnya ada pergelakan, tolong tu tafsirkan. Habis itu. Ikhlas. Mari dok mana dah ni ngaji ni. Maknanya itu mana semua sebab tu mereka itu semua maknanya syaratnya semua orang. Kalau dua orang tak payah tu maksud gitu. Mana semua orang itu syaratlah nak payah berlaku. Sebab tu sini nyatanya bahawa syarat yang kata sah isyarat sini bahawa mengetahui tiap-tiap oleh orang yang melihat semua. Jadi semua orang yang melihat. Maknanya murad katanya orang yang melihat semua tiap-tiap orang yang melihat maknanya bukan khusus. Dia tulis gitu. Jadi bukan Nabi faham lagi takutnya salah faham. Jadi bukan lafaz itu bukan isyarat itu bukan isyarat itu khos dengan dia oleh orang yang cerdik saja, yang cergas saja. Bukan. Mana semua orang faham belaka lah. Itu dia. Semua faham belaka isyarat tu. Nak tanya bisu saat ni isyarat tu sah. Pihak wali atau pihaknya suami sah, syaratnya orang kerti belaka cara isyarat dia tu. Wali pun faham, orang lain pun faham, bukan khusus untuk keruanya. Kalau khusus untuk dia, tak lah. Idha i'anah. Habis. Dan demikian lagi. Disyaratkan hendaklah ada perempuan yang dikahwin itu yang muayyan syarat khabar.
Yang muayyan tu khabar. Ialah yang muayyan. Syaratnya perempuan itu kena perempuan yang muayyan, yang tertentu. Kalau mufhamah tak sah. Ada contoh katanya aku nikah akan salah seorang dua anak aku, tak sah. Salah seorang mana tak tahu. Nah, tu syaratnya nak khusus, muayyan tertentu. Kalau mufhamah tak sah. Salah seorang mana? Anak ramai. Maknanya kalau anak seorang tu tak apa sebab anak tak apa dah. Aku nikah akan anakku, tak apa dah kerana anak seorang je. Tapi kalau anak dua orang, ada anak dua orang, tiga orang masalahnya, kita sebut tentu yang mana yang sulung ke, yang kedua ke, yang nama gapo ke, ikutlah. Nak khusus. Kalau tidak sah. Kerana mufhamah tak sah. Lepas tu nak balas pula. Hai, ayah tadi nikah hak saya, hak tu hak yang kedua. Ada ayah nikah hak sulung. Nah, sebab tu tak sah gitu. Dia kena hak muayyan. Maka jika maqabil atau tafrid dia, maka jika berkata wali, jadi pada ketika akad kata guna ku kahwinkan dikau salah seorang daripada anakku, apa hukum? Tiada sah, tak sah. Kerana mufhamah, jangan muayyan. Sebab beli pakaian samalah. Aku jual salah satu dua pakaian ini. Tak sah. No, pilih dulu. Mana mau pilih dulu? Mau pilih dulu, hak kena mana? Suka mana? Pilih dulu baru akad jual beli. Kalau akad jual beli masa tu tak sah. Demikian lagi jika berkata wali atau wakil dia. Demikian lagi mana tak sah juga. Dan ada baginya wali tu. Jadi padahal seorang wali atau wakil dia kata padahal ada bagi dia, padahal mana padahal. Sedekatnya ada baginya wali beberapa anak perempuan ni. Anak perempuan ramai, 2 orang, 3 orang ke. Ingatlah beberapa sini bab nikah adalah bukan bab nahung. Sebab beberapa makna 2 orang nak kata ma fauqal wahid. Bukan seorang. Ya kata nak ku kahwin makul kau bagi kata tu. Kata kena ku kahwinkan dikau anakku, anak ramai. Aku nikahkan dikau anakku, nak mana? Tak payah. Apa hukum? Tiada sah, tak sah. Tak sah tu kerana mufham ke. Jikalau ada anaknya, makna dan jikalau ada anaknya, anak wali sani itu sekaliannya ada suami, mana semua dah ada suami dah. Melainkan satu yang belum lagi ada suaminya sekalipun. Mana anak ramai. Hak lain lagi semua dah ada suami belakang. Kecuali seorang yang tak adanya bini atau tak ada suami lagi sekalipun tidak sah. Padahal kalau kita tanya sah dah tak? Sebab sini kan tak boleh ni. Bab ni guna akal kita ni. Yang kata gua nak rusak kalau bini mana tu wali saat ni akad nikah ni anak dia ramai, tiba hak lain lagi semua ada suami belakang dah. Mana ada seorang tiba-tibanya aku nikah anaknya tak atau tak isyaratkan yang anak ini ke atau yang anak nama sekian tak ada sebut. Maka sah tak? Jawabnya tidak sah. Walaupun ialah hak lain lagi dah ada suami sekalipun. Kerana ada suami pun boleh jadi cerai. Boleh jadi hak ni nak nikah yang kedua boleh jadi. Sebab tu tak sah. Dia kena sebut isyarat anak yang ini ataupun ilahnya anak yang bernama sekian-sekian atau anak yang kedua, anak yang ketiga ke sebutlah. Yang penting adanya perbezaan. Tak sebutlah apa yang lafaz perbezaan, yang sulung ke, yang bongsu ke, yang kedua ke, yang tiga ke, sebutlah. Atau yang mak yang pertama ke, atau yang mak yang kedua ke. Kalau bini ramai, aku nikah akan anakku mak yang pertama. Kerana nak pertama ada anak seorang. Itu sah dah, tak apa dah kerana muayyan dah panggil. Yang penting nak muayyan. Berbeza yang lain. Kalau mufhamah tak boleh. Walaupun dah ada hak lain lagi, dah ada suami sekalipun. Ada suami pun boleh jadi cerai, boleh jadi tu pun hak ni nak nikah lagi. Ada orang tu. Itu tak sah. Sekalipun tidak sah. Tapi masalah ni mungkin ada khilaf lah. Sebab awak maki demikian lagi kan. Kalau isyarat demikian lagi tu isyarat khilaf tu. Ingatlah sebab tu awak maki demikian lagi isyarat pada masalah ada khilaf. Tu dia. Tapi tidak semua ni panggil qawaid aghlabiyah. Ada juga kadangnya tak ada khilaf. Sebab dia mikir lagi juga. Cuma galik ke dia. Selalunya gitu dah qawaid habis. Tak sah. Mana apa yang kita nak ingat ni? Mana ingatnya maknanya kalau hak lain ada bini ada suami belaka dah. Atau kalau tanya kitanya lah ni tak apa kita ingat lagi. Cuma setahun lagi. 2-3 tahun lagi kita ingat ada. Tak ingat ada. Dah tak ingat ada. Kuat tak ingat pun tak ingat dah nu duk bercara hak lain lagi, hafal hak lain lagi, duk kira hak lain lagi, habis dah lupa dah. Dah rujuk kitab balik. Sebab tu beli ngaji kita kena ada semua. Orang tanya masalah walaupun tak ingat sekalipun no balik kita. Ingat dah no balik kita agak. Kerana kitanya ada silap, ada salah. Ataupun kita ingat kau lain. Gitulah. Habis.
Yang mau tanya jawab apa masalah tu nak tak ingat nak balik kita ajalah balik kita selamat. Dengan jawab mulut, banyak jawab mulut tu ilahnya tersalah. Banyak kita dengar penceramah-penceramah. Tak tersalah. Jadi dhaif jadi muktamad dhaif. Dia tak ingat dah dia jawab apa ialah jawab dia ingatnya. Lepas tukar habis dah ada. Masa dia dah. Ingat tak kuat dah. Pas kalau kita ingat tak kuat kalau lebih lagi lah. Dan jikalau kuat apa dah kita ni? Sikit lagi. Dan jikalau berkata wali, ku kahwinkan dia kau, anakku. Sebab gitu. Ku kahwinkan tu akan dia kau, anakku. Tak sebut anak mana. Padahal tiada ada anaknya. Padahal tak ada anak lagi. Tak ada anaknya, melainkan seorang juga menikah seorang. Apa hukum? Maka sah nikahnya, tak apa. Kalau anak seorang, tak apalah. Atau anak yatim, hak lain yatim belakang. Tak apa dah. Dan jika berkata ia boleh, ku kahwinkan dia kau Fatimah. Fatimah. Dan tiada disebutnya boleh akan anakku. Dia tak sebut anakku, aku nikahkan Fatimah. Anak dia ke, anak orang lain ke, tak kira. Dia tak tahu, dia tak sebut dak. Bokeh ke tak, itu dia tak sebut. Aku nikahkan dia kau Fatimah. Tak sebut kata anak dia masalah. Dan ada bagi makna padahal. Padahal sedangkan ada baginya wali tadi satu anak saja. Mana satu anaknya namanya Fatimah. Seorang anak nama Fatimah sungguh. Anak lain tak ada dah. Lepas tu ada anak seorang pula nama Fatimah dah. Apa hukum? Tidak sah nikahnya, tak sah juga. Ini masalah fiqh ni. Tu kepala. Kepala ingat tu, ngaji sebenarnya ngaji ingat tu baca. Ni masalah. Anak seorang kalau tanya kita sah dah kerana anak. Dah. Kerana anak tu ialah tu anak gimana lagi nak nikah, tak kira nikah anak orang lain kalau kita. Ini tak sah. Tiada sah nikahnya. Sebab apa? Kerana tiada tertentu. Tak tentu. Ada. Boleh jadi anak orang lain, boleh jadi bokeh. Boleh jadi belakang takut akad nikah pak bawa nak buat apa mari anak aku. Aku nikah tu adalah bokehnya. Ini masalah. Tidak tertentu. Sebab apa? Sebab banyak yang bernama Fatimah pada negeri itu. Banyak nama Fatimah ramai. Fatimah mana tak tahu. Kadang takut je slogan. Sebab tu kalau orang nikah nak tanya, Fatimah anak pak cik ke? Tanya dulu. Tak sebut nak tanya itu. Mana nak sebut semula dah. Mana saksi no. Kalau aku tinggal nikahnya Fatimah. Ada. Binti pun tak sah lagi. Kerana binti pun boleh jadi boleh jadi binti orang lain lagi. Fatimah binti Abdullah. Dia nama Abdullah ke anak dia nama Fatimah? Tak ada ke? Boleh jadi tu Fatimah binti Abdullah lain lagi. Kalau binti panjang gitu ada yang mutakalim bausa. Fatimah binti ada bausa. Atau binti Fatimah boleh ke? Kalau binti itu sifat lalu dah. Kalau binti Fatimah atau badal Fatimah. Kerana ihtimal ke? Ihtimal kan dia mau slogan, dia mau nak nipu ada. Tetapi jika diniatkan dah sungguh pun katakan tak sah, tapi jika diniatkan keduanya wali dan suami akan anaknya, anak bagi wali tu sah pula. Memang hal tu sebutnya mana selepas tu nak tanyalah. Tadi ayah sebut tanya Fatimah tu anak siapa? Anak aku dah. Tak apa sah pula. Ini isi drama gitu payah. Mana atas niat dia? Kalau sebutnya aku nikahkan nikah Fatimah, aku timurkan nikahnya Fatimah masalah atau aku timur nikahnya, selepas tu tanya balik. Ayah niat siapa tadi? Ini anak aku dah tak apa. Lepas tu bukan anak aku tak sah. Lepas tu nak tanya dia. Kalau tak ingat, tak boleh anak seorang, dua, tiga orang. Sampai dah tu jawab bidah tu. Tak pak je tak ada rakyat apa pun kita tidur pun beres-beres. Sampai dah diniat gitu dah. Kalau tak niat je balas dah. Dia tak beri dah. Tak? Tiba-tiba nak masuk bilik. Buat apa aku Fatimah lainnya? Tu je balas mula dah. Kalau dia aslinya tak tahu. Berarti mana niat dia gitu dah. Niat dia. Mana tak wajib tanya. Cumanya tak. Tengok kalau Zahir izin masuk je ada tu. Fatimah masih dia. Yang Fatimah apa dah. Orang sebut Fatimah tu kalau Nabi anak disuruh, ingat ada anak dia tu. Niat adalah hati. Mana adalah hati li tahsiah tu. Ya dah. Dan sah nikahnya tu perempuan itu pula dengan bersenda-senda keduanya suami wali. Sama sekecil slogannya senda-senda main. Gurau. Ada gurau. Jadi anu pun timur suka-sukanya. Ada ingat ada ilmu ni tu nak suka-suka main. Sah belaka tu. Sah. Hak balik wali pun gurau, hak aliknya suami pun gurau kedua ataupun salah seorang. Sah belaka.
Contoh katanya seperti berkata wali yang mujbir. Ada wali mujbir, iaitu wali yang boleh mengerasi, boleh paksakan anak dia nikah tu. Iaitunya wali pak dengan wali tok cik dia, nenek dia. Tok dia. Wali mujbir itu berkata dengan bermain-main. Kalau main-mainnya kurang-kurangnya. Selalu main. Kata guna, aku kahwinkan dia kau ini, kan nikah ini syarat dah. Kalau kau nikah ini, anak dia depan tu ini atau itu. Isyarat gitu. Maka jawab pula, jenis jawab oleh tu jati tu dengan bersenang-senang juga. Gurau juga. Ni demai slogan lagi. Kata guna, jawab. Ku kahwinkan, jenis ku timakan, ku kahwinkanlah kan dia. Ku kahwinkanlah kan dia, mana ku timakan nikahnya. Tapi kata sah pun dengan syarat. Sungguh-sungguh kata sah tak lepas sah tu. Sah nikah dengan bergurau-gurau tadi dengan syarat jika ada hadir dua saksi, ada dua saksi dah. Kalau tak ada dua saksi tak sah lah. Ada tak sah kerana syaratnya dah ada saksi. Saksi dah ada cukup dah. Tolasan kita dah ada dah. Cukup syarat mau molek. Dah. Allah majannibna syaitan dah. Macam tu lalu dah. Dan demikian lain supaya disyaratkan sah akad nikah itu dengan ada ditaklikkan. Jangan ada ditaklikkan ni. Dan lagi pula mana supaya syarat-syarat lepas dah disyaratkan itu sah akad nikah itu jangan ada ditaklikkan, nak digantungkan dengan sesuatu-sesuatunya muallaq alaih. Jangan taklikkan dengan hasil sesuatu benar. Dengan sesuatu mana hasil sesuatu benar. Kalau datang awal bulan, aku nikahkan kau. Kalau mung tu nikah anak mung kepada aku nikah anakku pada mung masalahnya. Atau nikah tu Nabi larang lah. Bagi janji mari. Mung nikah adik aku nikah adikku kamu. Janji mari tak ada tiga. Tu Nabi larang pada hadis. Ataupun ilahnya jika sekian-sekian, jika gini, jika gitu tak jadi taklik tak jin. Lulus. Yang naknya dah tanjis. Ada tanjis lalu dah. Kalau biasa taklik tak jadi. Sebab tu fi'il mudhari' tu tak jadi. Banyak ilahnya janji. Janji adalahnya belum tentu lagi. Dia nak putus lah dua. Ini tanjis lalu lulus. Tangfiz. Maka jika berkata seorang ini tu tafriq. Apabila syaratnya jangan ada taklik, maka jika berkata seorang istrimu beranak. Deh. Maknanya itu kata kena istrimu beranak. Maka sahutnya suami jika ada ia anak perempuan, jika ada ia anak-anak yang dilahirkan oleh isteri dia tu. Kata pak cik tu bini pak cik beranak dah tu. Dia katanya istrimu beranak, mana dah beranak dah bersalin dah. Tiba-tiba seorang itu jawab, ya tahu kena. Jika ada ia anak aku yang disalinkan tadi yang salinkan tu. Perempuan ia adalah satu perempuan. Kalau sekiranya anak saat ni perempuan, sungguhnya ku kahwinkan dia kau akan dia. Kalau anak puai aku kahwin lalu dah. Tak lagi gitu. Kalau jatuh dak Kalau anak sini beranak mari puai aku nikah lalu kamu. Tak sah. Kerana tu tak leh. Atau dia kata suami katanya jika anakku sudah ditolak oleh suaminya. Kalau ada suami dah. Ya tak apalah Umar. Kalau anakku tak laki dia bunyi balah kan. Dia anak dia balah tiba-tiba tak apalah. Dengan tu anakku tu dah duk balah dengan suami dia seumur tu. Serabutlah aku. Ginilah. Kalau memang suami dia sekarang cuma aku nikahkan dia akan nikah. Ya tak lagi gitu. Jika cerai aku nikah anakku sekarang oleh suami dia. Dan lepas iddah, jenis dia kata lepas iddah dua tu. Sudah ditolak oleh suami dia dan lepas iddah mana dah habis iddah. Tolak patut apa iddah? Lagu mana? Sonya, jenis hanya sonya mana sesungguhnya? Hanya sonya mana sesungguhnya? Ku kahwinkan dia kau jenis akan dia. Ku kahwinkan dia akan dia dah. Apa hukum? Tiada sah nikahnya, tak sah. Tak sah nikah. Jenis ayat alal mazhab. Ayat alal mazhabi atas pendapat yang kuat. Alal mazhab ayat itu at-tariq rajih. Di atas pendapat yang rajih tidak sah. Berarti masalah khilaf kan. Idhah Qaljubi, tengok ada Qaljubi. Ada Qaljubi sebut nyatanya alal mazhab. Sebab apa? Li fasadis sirah bit ta'liq. Wa tariqu sani fi sihhati, ada satu tarik lagi pada sahnya dua wajah. Daripada kaul Imam Syafi'i sendiri.
pada Imam Syafi'i itu mana kias pada masalahnya Imam Syafi'i, dua pendapat Imam Syafi'i pada masalah pada mereka yang jual harta mewaris dia. Itu dia. Ataunya berkahwinkan akan hamba dia yang sekor atau hidup lagi tu. Itu khilaf itu. Jadi pada masalah yang mereka jual beli. Jadi seorang anak tu ialahnya jual mutu ayah ni masalah. Ayah mutu hak ayah dia. Dia pergi pakar. Ambillah mutu dia pakar. Modak pergi. Ambillah kamu. Pergi pakar. Tiba-tiba dia pakar naik mutu, dia pergi curi jual. Ni banyak berlaku ni. Pergi curi jual tu je sekor ayah dia tu hidup lagi. Ada yang mak dia tak ayah dia hidup lagi curi jual siap-siap. Padahal masa tu ayah dia tak ada mati dah. Sah ke tidak? Maka ialahnya kamu tak maksah. Sah dah. Sah. Maka supaya ni masalah tarik yang kedua tu pada bab tu hak masalah tu. Jual beli hak tu. Jual beli. Mana tiba-tiba suami dia tolak dah. Habis dah lama dah. Tapi anak tak wayak. Nak wayak ke ayah dia malu siap. Ada siap tiba-tiba siapa rumah. Buat apa siapa rumah dah? Saya tok laki saya cerai lama dah, habis dah lama dah. Betul lah tu ialah dia akad nikah pun betul lah habis hak tu dah. Oh, aku nikah dia dah tak adil tu kamu. Ada mana aku nikah mu kau budak tu laki tu dah. Juruhnya comelnya gini-gini dah. Sah ke tidak? Itu khilaf ulama. Mana pendapat mazhab yang kuat tarik ar-rajih tidak sah. Tapi satu tarik yang lain adalah sah. Kerana nakih atas masalah jual beli yang bagi tu. Waris dia. Tu sah masalah tu. Dia khilaf. Indah Qaljubi tengoklah. Qaljubi muka surat 217. Tengok bab situ. Qaljubi Mahali. Tak kita ngaji Al-Azhar kan masih yang ngaji tu. Qaljubi tu. 4 tahun tu ngaji tu. Kalau bab nikah tu. Bab tu ngaji ni pun tolong kau ni. Dak ngaji ni pun tolong juga. Sebab kita ngaji Al-Azhar mesti ada ngaji bab nikah. Bab nikah je sebab bahasa Arab. Apa kita kerti hak ni dah tak apa boleh. Boleh ngai reka-reka lah. Kita kadang ngaji Arab pun tak kerti. Pas ni kita kerti banyak dah. Cuma ingat tak apa dah. Baca Arab pun dah ingat ni. Tak pihak pun dah pihak ni dah. Jadi ingat lagi senang kita. Pas orang tak ngaji tak sih. Nak ngaji Arab. Ada. Ni pun tolong kau. Dah. Bukan ni mudah kita pihak lagi. Hak ni kita hafal dia, hak ni kita pihak dia. Habis Qaljubi tengok. Dan demikian lagi disyaratkan jangan muakkad wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa